Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 12 ingin membentangkan mengenai tajuk kajian yang bertajuk pencemaran alam sekitar di Malaysia. Hubungannya dengan hubungannya perspektif Islam dan juga undang-undang. Jadi saya Anas bin Sarip, pembentang yang pertama, nombor kad pelajar BA 181108003 akan membentangkan 3 isi atau 3 poin utama daripada kajian ini, iaitu pengenalan dan juga latar belakang kajian dan permasalahan kajian. Untuk pengenalan yang mana pertamanya, alam sekitar ni merupakan satu perkara ataupun satu benda yang telah diwarisi sejak berabad dahulu secara turun-temurun untuk dimanfaatkan oleh tamadun manusia dari generasi ke generasi, termasuklah kita yang berada di Malaysia ataupun masyarakat rakyat Malaysia sendiri. Dan alam sekitar ini terkandung beberapa komponen, antaranya atmosfera, hidrosfera, pedosfera, litosfera dan juga biosfera. Di mana komponen-komponen inilah terdapat berjuta-juta spesies kehidupan, sama ada yang telah dikenal pasti atau yang belum dikenali lagi. Okey, slide yang seterusnya. Bagi definisi alam sekitar, definisi alam sekitar, mana latar belakang kajian mendefinisikan alam sekitar ini adalah sebagai alam itu bererti dunia atau segala yang ada di langit dan di bumi, manakala sekitar pula bermaksud sekeliling. Definisi ini diambil daripada Kamus Dewan edisi keempat. Dan antara faktor-faktor yang diistilahkan sebagai elemen-elemen oleh Haliza Abdul Rahman dan juga Rohaslini Hashim, yang mana penggunaan terma kasar juga termasuk dalam kategori alam sekitar. Yang mana dalam Akta Alam Sekeliling 1974 mendefinisikan alam sekitar ini sebagai faktor di sekeliling manusia, termasuklah tanah, air, atmosfera, iklim, bau, bunyi dan rasa, mana faktor biologi haiwan dan tumbuhan serta faktor sosial. Jadi seterusnya mengenai jenayah alam sekitar. Kalau kita lihat tadi di slide yang pertama mengenai pengenalan tadi, ada ayat ataupun perkataan yang ditulis pencemaran, tanda soal. Jadi pencemaran ini yang dikatakan sebagai jenayah alam sekitar. Yang mana jenayah alam sekitar ini bermaksud perlakuan yang mana bersalahan ataupun salahlah dengan undang-undang dan mempunyai kaitan dengan faktor-faktor di sekeliling manusia. Okay, seterusnya. Untuk permasalahan kajian, apakah masalah untuk menjalankan kajian ini? Yang mana yang saya lihat atau yang kami lihat, sebenarnya antara masalah berlakunya jenayah ataupun pencemaran terhadap alam sekitar di Malaysia ini, yang pertama adalah kesedaran orang awam di Malaysia terhadap alam sekitar masih lagi tidak memuaskan. Maksudnya di sebalik kempen-kempen yang telah dijalankan untuk menangani masalah alam sekitar ataupun pencemaran ini, kesedaran itu masih lagi tidak memuaskan. Jadi untuk yang seterusnya, kenapa alam sekitar ini sangat penting untuk manusia ataupun masyarakat di Malaysia, termasuklah diri saya, rakan-rakan saya, yang mana yang pertama, alam sekitar ini dia mempunyai hubungan. Alam sekitar ini mempunyai hubungan dengan tingkah laku seseorang terhadap alam sekitar. Jadi sekiranya kita membuat satu kesalahan ataupun kerosakan terhadap alam sekitar, maka dia akan memberi kesan kepada alam sekitar itu. Dan alam sekitar sekiranya berlakunya bencana dan sebagainya akan memberi kesan pula kepada diri kita. Jadi untuk seterusnya saya menjemput saudara Muhammad Zulfaiz untuk membentangkan. Baiklah, terima kasih kepada pembentangan yang pertama daripada Ustaz Anas As-Sarip. Okay, saya teruskan dengan objektif, persoalan dan juga metodologi kajian, di mana objektif kajian kami untuk menjalankan penulisan ini adalah untuk yang pertama, mengkaji jenis-jenis pencemaran alam sekitar yang sering berlaku di Malaysia. Itu antara objektif lah, matlamat utama kami untuk melakukan kajian ini. Kemudian objektif yang kedua adalah mengenal pasti peranan manusia ni, khususnya masyarakat Malaysia dalam tanggungjawab mereka sendiri untuk menjaga alam sekitar
mengikut kepada apa yang telah diajarkan oleh maqasid syariah lah. Contoh. Kemudian diteruskan dengan yang ketiga, objek matlamat yang berkaitan dengan pencemaran alam sekitar yang berlaku di Malaysia. Okey, untuk persoalan kajian pula, di mana persoalan kajian ini adalah untuk soalan kepada objektif, di mana yang pertama, berapakah jenis-jenis pencemaran yang sering berlaku di Malaysia, iaitu pencemaran alam sekitar. Berapakah berapa jenis lah macam tu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimanakah ataupun apakah hukuman yang dijatuhkan kepada mana-mana individu yang melakukan kesalahan untuk mencemarkan alam sekitar mengikut ataupun berdasarkan kepada undang-undang Malaysia yang ada di Malaysia yang berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. Baiklah, seterusnya. Okey. Metodologi kajian pula. Metodologi kajian ni kami lakukan kerana metodologi kajian ni adalah salah satu aspek yang paling penting dalam sebuah kajian, di mana metodologi kajian ini dia membantu para pengkaji untuk melakukan kajian dengan lebih sistematik dan juga teratur. Kemudian menurut kepada Osman Muhammad tahun 2001 melalui penulisannya menyatakan bahawa metodologi kajian ini adalah perkara yang sering digunakan oleh pengkaji di dalam sebuah pengkajian kerana ianya sangat membantu para pengkaji untuk menyiapkan tugasan mereka dengan lebih baik dan sempurna. Kemudian metod yang kami gunakan untuk menyiapkan kajian ini adalah yang pertama, kaedah perpustakaan, di mana para pengkaji pergi ke perpustakaan untuk mencari bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan tajuk-tajuk kami. Kemudian metode yang kedua adalah kaedah internet, di mana selain daripada mencari buku-buku, bahan-bahan bacaan yang berada di perpustakaan, para pengkaji juga melayari laman web yang rasmi, yang mempunyai rujukan sumber yang sahih dan boleh dipercayai untuk memasukkan data-data maklumat ke dalam penulisan kami. Okey, sekian saya pada saya. Teruskan kepada ketiga, iaitu Awang Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Zulfaiz atas pencerahan berkaitan dengan metodologi kajian yang kami jalankan. Saya Awang Hadwan Nizam bin Awang Damit, memegang kad metrik BA 1811052, akan membicarakan tentang jenis-jenis pencemaran alam, yang mana jenis-jenis pencemaran alam yang kami masukkan di dalam kajian ini antaranya ialah pencemaran air, pencemaran udara dan juga di darat. Kita teruskan kepada pencemaran air. Seperti yang kalian lihat di dalam gambar-gambar tersebut, dia adalah pencemaran air, yaitu antaranya ialah tumpahan minyak di lautan, seterusnya ialah pembuangan sampah dan juga pembuangan sisa toksik. Yang mana pencemaran air ini akan memberi kesan yang buruk kepada air sebenarnya. Tidak kiralah di laut, di sungai, ataupun di tasik dan sebagainya. Maka pencemaran air ini sangat memberi kesan yang besar. Antaranya ialah mengganggu kehidupan akuatik yang berada di dalam air tersebut. Maka sekiranya berlakunya pencemaran air ini, maka kehidupan akuatik itu akan mati dan juga akan terganggu kehidupan mereka. Seterusnya menjadikan air semakin kotor. Ya, apabila tumpahan minyak, pembuangan sampah dan juga sisa toksik itu dibuang ke air, maka sudah pasti air tersebut akan berubah warna, rasa dan sebagainya. Seterusnya pencemaran air ini juga menjejaskan kesehatan manusia. Apa yang boleh dikaitkan dengan menjejaskan kesehatan manusia ini? Manusia memerlukan air.
sekiranya air yang digunakan itu kotor, maka ia akan menjejaskan, ia akan mengganggu sistem immunity di dalam badan manusia. Jadi antara faktor yang boleh kita katakan, sebenarnya banyak faktor yang boleh kita ketengahkan tentang pencemaran air ini, tetapi saya beri gambaran secara umum, antaranya ialah kerakusan manusia. Kita boleh lihat antara perbuatan tumpahan minyak dan juga pembuangan sisa toksik ini, kebanyakannya ialah suatu syarikat-syarikat besar yang mana mereka mengaut keuntungan daripada hasil yang mereka dapat. Tetapi bahan-bahan buangan itu dimasukkan ke dalam air, maka ia menjadi faktor pada berlakunya pencemaran air. Namun begitu, sebenarnya faktor yang dilakukan pada pencemaran air ini juga adalah keperluan manusia. Yang mana sekiranya keperluan manusia itu dihalang dan dihalang dan maka manusia tidak akan mendapat pendapatan daripada perbuatan mereka. Cuma perbuatan itu hendaklah dikawal agar tidak berlaku pencemaran yang sangat serius. Maka kepentingan air kepada manusia ini juga sumber minuman ataupun sumber kepada keseluruhan kehidupan, sama ada mandi, mencuci dan sebagainya. Maka kepentingan air ini juga diperlukan oleh hewan dan tumbuhan yang juga memerlukan air. Kita teruskan kepada pencemaran udara. Pencemaran udara ini seperti yang kita boleh lihat di dalam gambar tersebut, ia adalah pencemaran yang dikeluarkan ataupun dihasilkan oleh kendaraan. Tidak kiralah sama ada lori, kereta ataupun kereta api dan sebagainya yang mengeluarkan asap, maka ia akan berlaku pencemaran udara. Yang mana pencemaran udara ini akan memberi kesan yang besar kepada persekitaran. Kita menghirup udara yang segar, tetapi apabila berlakunya pencemaran udara ini, maka udara yang kita sedut itu adalah kotor. Setelah kita menyedut udara yang kotor, maka ia akan memberi kesan kepada kesehatan yang sangat serius. Banyak kesan penyakit yang dihasilkan daripada pencemaran udara ini. Contohnya adalah pernafasan akan terganggu karena udara yang kita sedut dan juga kita hidup tersebut mempunyai sangat banyak bahan kimia yang jahat dan juga yang boleh mengganggu sistem pernafasan kita. Jadi antara faktor yang membuatkan pencemaran udara ini semakin serius adalah yang kami boleh lihat adalah pertambahan jumlah kendaraan. Maka apabila banyak suatu tempat itu banyak kereta dan juga kendaraan, maka asap-asap itu akan menjadi banyak. Faktor yang kedua yang boleh kami katakan ialah kereta ini sekiranya dia mengeluarkan asap yang hitam, asap yang kotor dan sebagainya, sudah pasti kereta itu tidak diselenggara dengan baik. Oleh karena itu, asap-asap yang keluar daripada suatu kereta yang kotor dan sebagainya sudah pasti tidak diselenggara. Oke, baik. Kepentingan pengudaraan yang baik ini mampu mengurangkan masalah yang kerap batuk dan juga masalah pernafasan dan sebagainya. Oleh itu, apabila pengudaraan yang baik ini disedot dan dihidup oleh manusia, ia akan melancarkan sistem pernafasan dan juga mengurangkan masalah yang berkaitan dengan pernafasan seperti semput, batuk dan sebagainya. Kita pergi kepada pencemaran yang seterusnya, yaitu pencemaran yang berlaku di darat. Seperti yang kita boleh lihat gambar-gambar yang saya tunjukkan ini cuma sebahagian daripada pencemaran yang berlaku di darat. Jadi faktor-faktor pembalakan
faktor pembalakan ini adalah boleh dikatakan disebabkan oleh kerakusan manusia, yang mana mereka menggunakan balak ini sebagai keuntungan, mengaut keuntungan yang besar. Malah dengan melakukan pembalakan ini, sudah pasti mereka tidak mementingkan kehidupan hutan, ekosistem di dalam hutan, dan juga sebagainya. Sekiranya pembalakan ini dilakukan tanpa kawalan, maka sudah pasti banyak pokok-pokok yang telah ditanam dan sebagainya akan dipotong, akan ditebang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Maka faktor yang terakhir ialah pembalakan yang dilakukan ini adalah secara haram. Sudah pasti pembalakan yang syarikat-syarikat besar yang melakukan pembalakan ini sudah pasti bermaharajalela dengan perbuatan mereka. Oke, apabila pembalakan ini berlaku, maka kita dapat lihat ekosistem kehidupan di dalam hutan itu akan berubah, akan musnah. Kesan-kesan juga yang kita boleh lihat setelah pembalakan ini, ia akan berlakunya penggondolan hutan, yang mana kita tengok, kalau kita naik kabel terbang, kita tengok ke bawah, berlakunya pembalakan sudah pasti tempat itu kawasan yang lapang, kawasan yang tiada pokok dan sebagainya. Maka kesan daripada pembalakan ini juga akan berlakunya banjir kilat. Seperti mana yang kita lihat apabila banjir sebelum ini berlaku di kawasan Semenanjung, kita dapat tengok berita yang mana balak ini mengalir daripada banjir kilat tersebut. Jenis-jenis pencemaran yang berlaku di darat ini antaranya ialah pembalakan yang saya terangkan tadi, penggondolan hutan, pembuangan sampah, dan juga pembakaran terbuka. Ini adalah antara jenis-jenis pencemaran di darat. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Awang atas pembentangannya berkaitan dengan pencemaran yang berlaku lah. Seterusnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan peranan manusia dalam menjaga alam sekitar menurut maqasid syariah. Baiklah, bila dikaitkan dengan maqasid syariah ini, dia ada 5. Iaitu pertama, memelihara agama. Yang kedua ialah memelihara nyawa. Yang ketiga ialah menjaga akal. Yang keempat ialah memelihara keturunan. Yang kelima ialah menjaga harta. Dan kelima-lima maqasid syariah ini perlu diterapkan dalam diri masyarakat agar dapat memberi kesedaran dan kefahaman tentang pemeliharaan alam sekitar. Baiklah, prinsip yang pertama ialah memelihara agama, di mana apabila dikaitkan penjagaan alam sekitar dengan menjaga agama, kerana menjaga alam sekitar merupakan salah satu tuntutan dan keperluan dalam kehidupan manusia untuk melakukan kebaikan terhadap alam sekitar. Di mana menjaga alam sekitar dengan baik merupakan tanda kita patuh dan tanda keimanan kita kepada Allah SWT. Sebagaimana saya mengambil satu potongan daripada ayat Quran dalam surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Di mana maksudnya ialah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Seterusnya. Baik, prinsip yang kedua ialah memelihara nyawa. Di mana dikaitkan maqasid syariah ini dengan pencemaran juga ialah pencemaran dan kemusnahan alam sekitar yang berlaku disebabkan oleh tangan manusia merupakan salah satu punca yang membahayakan nyawa manusia. Yang mana penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar dengan baik
dapat menjaga menyelamatkan dan menjaga nyawa manusia di kemudian hari juga. Bila kita tengok pembentangan yang dijelaskan oleh saudara Awang berkaitan dengan pencemaran alam, pencemaran laut, pencemaran udara, sangat berkaitan dengan memelihara nyawa. Bila benda tersebut tidak dijaga dengan baik, maka akan membuat kerosakan, akan berlakunya kematian dan sebagainya pada kemudian hari. Prinsip yang seterusnya ialah memelihara akal, di mana akal ni merupakan kurniaan Allah SWT yang mana harus dijaga dengan baik, harus dijaga dengan sihat, dan diwajibkan kepada umat manusia untuk menuntut ilmu demi kebaikan agar dapat memberi manfaat kepada umat manusia. Memelihara alam sekitar sama seperti kita menjaga keseimbangan berfikir, keseimbangan untuk hari ini dan akan datang, serta antara yang mendatangkan manfaat ataupun mendatangkan kerosakan di muka bumi Allah. Di mana memelihara akal ni dia menyuruh kita untuk berfikir, bagaimana contohnya pembalakan pada masa kini. Adakah kita nak balak sampai nak buat pembalakan sampai habis ataupun untuk the next untuk seterusnya lah, untuk generasi seterusnya. Begitulah Allah menyuruh manusia untuk berfikir berkaitan dengan perkara-perkara seperti ini. Seterusnya. Prinsip yang keempat ialah memelihara keturunan. Di mana menjaga keturunan ni dia bermaksud menjaga kelangsungan generasi manusia akan datang. Penyelewengan dan kerosakan terhadap alam sekitar seperti meneroka yang lainnya seperti dan sebagainya lah, akan mengganggu kesejahteraan hidup, keharmonian dan kestabilan generasi akan datang. Yang mana banyaklah pencemaran yang boleh mengganggu keturunan. Contohnya pencemaran udara, udara daripada asap-asap kereta, yang mana banyaklah benda buruk yang boleh berlaku apabila adanya karbon pencemaran itulah. Okey, seterusnya. Okey, yang terakhir ialah memelihara. Okey, maaf. Ini ialah memelihara harta. Yang terakhir ialah memelihara harta, di mana dalam aspek maqasid syariah ini, keharusan memelihara alam sekitar ini adalah tanggungjawab dan kewajipan memelihara harta. Kerakusan dan ketamakan manusia dalam mencemar alam sekitar, alam semula jadi, yang membawa impak yang negatif bukan hanya kepada manusia, malah kehidupan makhluk yang lain. Banyak yang kita lihat dalam dalam berita-berita, ya, adanya haiwan-haiwan lain seperti harimau yang mana berkeliaran. Sebab apa? Sebab kehidupan habitat tempat mereka itu telah hancur, pembalakan berlaku dan sebagainya. Itu juga mengganggu ciptaan Allah yang lain. Baik, seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanzul Syafikri bin Ahmad Basri. Saya memegang nombor metrik BS 181100735. Oke, so pada hari ini saya akan membentangkan mengenai undang-undang berkaitan pencemaran di Malaysia. Oke, so di Malaysia nih terdapat satu akta yang khusus untuk menetapkan perundangan mengenai alam sekitar, termasuklah pencemaran yang berlaku dalam negara kita nih, yang telah digubal oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Akta ini dia dikenali sebagai Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 atau lebih dikenali dengan Akta 27, Akta 127. Oke. Menurut daripada akta ni kan, akta ni telah digubal pada 8 Mac 1974 dan telah dikuatkuasakan pada bulan April 1975. Okey, dalam akta ni dia mempunyai 6 bahagian yang telah disusun mengikut section lah. Okey, bahagian pertama adalah berkaitan dengan permulaan, iaitu merangkumi tarikh penguasaan dan tafsiran yang berkaitan dengan alam sekitar lah.
bagian kedua pula adalah tentang pentadbiran yang merangkumi jawatan organisasi dan tempoh jawatan mereka. Oke, yang bagian ketiga pula adalah mengenai lesen, yaitu mengenai lesen-lesen yang patut manusia ambil jika ingin melakukan satu kerja yang melibatkan alam sekitar lah. Oke, bagian yang keempat adalah berkaitan dengan larangan dan kawalan mengenai pencemaran serta kawalan buangan terjadwal. Yang ini, yang bagian keempat inilah, yang bagian pencemaran inilah. Yang kelima adalah berkaitan rayuan dan lembaga rayuan serta pembayaran ses dan kumpulan uang alam sekeliling. Dan bagian yang terakhir adalah bagian keenam yang berkaitan dengan pelbagai, yang mana merangkumi pelbagai peruntukan berkaitan dengan alam sekitar lah. Oke, walaupun begitu, yang saya ingin tekankan dalam ini adalah bagian yang keempat, yaitu mengenai larangan dan kawalan mengenai pencemaran. Oke, dalam bagian 4 ini kan terdapat banyak pencemaran yang disebut dalam bagian ini lah, seperti pencemaran udara, pencemaran darat, pencemaran air, begitu, dan pencemaran bunyi. Oke, sekarang saya akan mengulas mengenai apa pandangan undang-undangnya mengenai pencemaran inilah. Oke, so first adalah berkaitan dengan pencemaran udara. Pencemaran udara nih dia disebut dalam section 22 dalam akta ini, yaitu mengenai sekatan mengenai pencemaran udara. Oke, menurut section 22 nih, tiada siapa yang boleh mengeluarkan atau melepaskan apa-apa bahan seperti bahan buangan atau bahan yang boleh menyebabkan pencemaran ke udara berdasarkan daripada syarat-syarat yang ditetapkan daripada undang-undang ini. Contohnya, sekiranya orang tidak mempunyai lesen untuk melakukan itu, mereka akan dianggap sebagai pesalah, sebagai pelaku pencemaran ini. Oke. Contoh-contoh barang buangan yang telah ditetapkan oleh undangan yang boleh menyebabkan pencemaran ini seperti buangan tret dan bahan bakar daripada proses perkilangan atau perindustrian, atau membuang atau melepaskan barang-barang yang mempunyai bau yang sampai mengganggu masyarakat. Oke, sekiranya sesiapa yang tidak lesen buat perkara ini, mereka telah melanggar akta ini dalam section 12, dan hukuman yang dikenakan mereka adalah sebanyak tidak lebih daripada Rp100.000 atau penjara selama tempo tidak lebih daripada 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan denda tambahan juga akan dikenakan sebanyak tidak lebih daripada Rp1.000 sehari sekiranya kesalahan ini tetap dilakukan, walaupun notis pemberhentian pencemaran itu kan sudah dibagi oleh ketua pengarah lah. Oke, lepas itu kita beralih kepada pencemaran bunyi. Oke, seperti mana sedia maklum kan, yang sedia maklum, pencemaran bumi ini adalah berpunca daripada sistem pengangkutan lah kebiasaannya, seperti bunyi kereta, bunyi kapal terbang, bunyi kereta api, bunyi siren ambulans, oke, bunyi apa-apalah, bunyi jentera kah. Yang penting menghasilkan bunyi, itu boleh dikira sebagai pencemaran bunyi. Oke, dan benda ini kan dia sangat memberi kesan buruk lah kepada manusia dan juga alam sekitar. Oke, contohnya alam sekitar seperti haiwan lah. Kalau haiwan ini sangat mengganggu haiwan lah, sebab haiwan ini kebiasaannya orang berinteraksi menggunakan bunyi kan dan suara. Jadi kalau contoh lah, bunyi bising ini melebihi daripada suara orang, macam orang mau berinteraksi kan. Jadi mungkin ini akan menyebabkan kepupusan lah, sebab mungkin orang contoh lah macam dalam sistem mengawan mereka kan, mereka akan menggunakan sistem suara akan mengurat pasangan mereka. Jadi kalau suara yang dibuat daripada mesin-mesin nilai kuat daripada suara haiwan-haiwan ini, jadi sukarlah kan mereka untuk melakukan kerja-kerja seperti itu untuk menambah keturunan. Oke, jadi pandangan daripada Undang-Undang Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ini dalam section 23 yaitu mengenai
sekatan mengenai pencemaran bunyi bising. Oke, menurut section ini, seseorang tidak dibenarkan untuk mengeluarkan bunyi bising yang lebih kuat bahana, keamatan, atau kualitinya melebihi daripada kadar yang ditetapkan, melainkan orang yang punya lesen berkenaan dengannya. Contohnya macam orang yang buat kontraktor lah kan, contoh kontraktor. Dorang ni mempunyai lesen untuk buat bangunan tu, untuk buat suatu macam jalan raya kan, dan itu kan akan mengundang kepada bunyi bising. Tapi disebabkan mereka ada lesen, mereka tidak akan dikenakan apa-apa hukuman lah dengan dorang punya kerja tu. Okey. Tapi kepada yang tiada lesen pula, sekiranya mereka melanggar peraturan itu, mereka akan disabitkan kesalahan dan boleh dikenakan denda sebanyak tidak lebih daripada Rp100,000 atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan denda tambahan juga akan dikenakan sebanyak tidak lebih daripada Rp1.000 sehari sekiranya kesalahan itu tetap diteruskan walaupun notis sudah dibagi. Okey. Seterusnya adalah pencemaran tanah. Okey, pencemaran tanah ini juga ada disebut dalam akta kualiti alam sekeliling ni, yaitu dalam section ke-24. Okey, secara umumnya lah kan, pencemaran ini yang pencemaran tanah ni yang kita tahu ni adalah keadaan yang mana ketika suatu bahan yang beracun atau berbahaya telah mencemari permukaan tanah. Seperti yang saudara Awang tadi bentangkan, bahwa salah satu faktornya adalah daripada pembalakan hutan. Tapi ia juga faktornya daripada kebocoran limpah air atau bahan kimia industri atau daripada eksiden kereta yang sampai mengeluarkan minyak lah yang akan mengalir ke tanah kan, dan akan menyebabkan tanah-tanah itu beracun lah, dan kualiti tanah itu pun akan menurun dan merosakkan tanah lah. Okey. Dan yang paling contohnya daripada longgokan sampah pun boleh menyebabkan pencemaran tanah juga. Okey. Okey, dari itu ya kita boleh tengok daripada section 24 ni lah kan. Siapa-siapa yang meletakkan apa-apa benda, sama ada cecair kah, pepejal kah, gas kah, apa-apalah yang ada sampah sarap kah, kotoran, atau yang ada seangkatan dengannya, sehingga mendatangkan kemudaratan kepada alam sekitar kan, tanpa lesen yang sah, mereka akan dikenakan hukuman lah. Sama juga macam tadi itu yang pencemaran bunyi dan pencemaran udara tadi, dia sama juga, dia akan dikenakan tidak lebih daripada Rp100,000 atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan denda tambahan juga akan dikenakan sekiranya orang masih tidak dengar cakap. Okey. Seterusnya adalah pencemaran air. Okey. Pencemaran air ni pencemaran air ni umumnya merupakan perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan lah, seperti pepejal kah, cecair kah, gas kah, dan ini kebiasaannya ini terjadi disebabkan kegiatan manusia lah. Kan takkanlah haiwan-haiwan di laut tu buat pencemaran sendiri kan? Takkanlah ada orang yang melepaskan minyak itu sendiri kan? Okay? Jadi perkara ini kan sangat tidak bagus lah untuk ekosistem dalam laut ni. Untuk kehidupan dalam laut ni kan sangat tidak bagus lah. Mungkin nanti dorang tidak akan mendapat pemudaran yang bagus, dorang tidak akan mendapat pencahayaan yang bagus daripada matahari kan, gitu. Okey, dan benda ni disebut juga dalam section 27 dan 29. Ada dua section yang menyebut mengenai pencemaran air ni. Dan sama aja, dua-dua pun dalam perairan di Malaysia ni. Okey. Dalam section ni dia menerangkan bahawa barang sesiapa yang membuang atau melepaskan sesuatu ke perairan Malaysia, sama ada bahan yang mengandungi minyak atau bahan buangan tanpa
atau bahan buangan, contohnya macam sampah sarap kan, tanpa memiliki lesen yang diluluskan oleh kerajaan, mereka akan dikira sebagai pesalah lah. Oke? Tapi dorang punya hukuman nih berbeza dengan 3 pencemaran yang tadi itu. Yang tadi itu dorang hanya dikenakan denda tidak lebih daripada 100.000 ringgit kan. Tapi untuk pencemaran air nih, dia punya dendanya ini lebih sedikit, yaitu tidak lebih daripada 500.000 ringgit. 500.000 ringgit atau penjara tidak melebihi daripada 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan sama juga denda tambahan akan diberikan kalau dorang masih buat benda ini lah. Oke? Tapi yang bagusnya dalam pencemaran air ini kan, dalam akta ini, pembelaan kepada pelaku dapat dibuat sekiranya pelepasan minyak itu kan bahan-bahan yang boleh mencemarkan air nih sekiranya melibatkan seperti tujuan penyelamatan atau tidak disengajakan, yaitu dengan mengalami kebocoran daripada kerosakan yang tidak disengajakan lah. Contohnya macam di tempat lombong minyak di laut, di Sempurna kan, contohnya sekiranya berlaku kebocoran pipe mereka dan sudah pasti itu akan menyebabkan pelepasan minyak atau bahan-bahan beracun ke air kan. Jadi itu sekiranya perkara itu berlaku, perkara itu boleh dituntut bela lah. Dan benda ini disebut di bawah section 27 lah. Oke? Oke, itu saya daripada saya. Sebagai pengakhiran, saya menjemput saudara Faiz untuk membuat kesimpulan lah daripada kami punya tajuk pembentangan. Oke? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Wanzul dan juga rakan-rakan yang sekali kerana telah memberikan pandangan yang begitu bernas tentang tajuk kita. Okey, saya di sini untuk menyimpulkanlah tentang apa yang kami dapat daripada hasil kajian kami, di mana secara amnya pencemaran alam sekitar ini sebenarnya sudah ataupun sudah tidak asing lagi lah bagi negara-negara, khususnya Malaysia sendiri. Di mana secara dasarnya di Malaysia ni sering berlaku 4 unsur pencemaran lah yang seperti yang saudara Awang katakan tadi, telah terangkan tadi, di mana ada pencemaran udara, kemudian ada pencemaran air, darat dan sebagainya. Itu antara pencemaran yang sering berlaku di Malaysia lah. Kemudian bagi maqasid syariah sendiri itu, di mana semua agama menyeru umatnya ataupun penganutnya untuk menjaga alam sekitar. Tiada satupun agama di Malaysia ataupun di dunia ini yang menyuruh untuk umatnya merosakkan alam sekitar, khususnya agama Islam itu sendiri. Kemudian undang-undang di Malaysia ni memang ada tentang bagi sesiapa yang melanggar pencemaran, melakukan pencemaran alam sekitar, namun kadang-kadang perkara ini diambil enteng ataupun diambil mudah oleh masyarakat maupun hatta penguat kuasa sekalipun, kerana mereka menganggap mereka tidak memikirkan masa depan, sedangkan alam sekitar ini adalah satu alam, iaitu kurniaan Allah, di mana ia umum digunakan untuk semua makhluk yang Allah telah ciptakan. Sekiranya kita pada masa kini tidak memikirkan generasi yang akan datang, maka generasi akan datang tidak akan merasai tentang nikmat alam sekitar yang harmoni, dan anak-anak cucu-cucu kita pun akan rosaklah kerana persekitaran mereka tidak begitu baik. Jadi dia efek lah, memberi kesan kepada kehidupan kita sendiri. Oleh itu, sekiranya saya menyuruhlah kepada semua yang ada yang menonton video ini ataupun rakan-rakan saya sekali, diri saya sendiri, untuk memainkan peranan masing-masing lah untuk menjaga alam sekitar, di mana satu faktor yang paling berkesan adalah pendidikan
sama ada pendidikan formal ataupun tidak formal, di mana pendidikan formal ni dilakukan di sekolah-sekolah, di mana civic antara subjek-subjek yang menyeru kita untuk menjaga alam sekitar lah. Kemudian untuk pendidikan tidak formal pula, itu peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa mendidik anak melantur bulu bela dari hubungnya agar tidak menyesal di kemudian hari. InsyaAllah. Alhamdulillah itu saja pada saya dan kawan-kawan kami. Sekian dan terima kasih.